أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini kita masih lagi dikejutkan oleh Allah. Setelah kita dimatikan sementara pada malam tadi, pagi ini dapat kita balik bangun menjalankan tugas kita sebagai hamba-hambanya. Dapat kita solat subuh berjemaah di bulan Ramadan pula tu. Dan hari ini dah sampai pada 19 Ramadan. Malam ni malam 20 Ramadan. Dekat penuh raya. Bermakna kita sudah 19 hari dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita telah menjalani latihan ketakwaan sebanyak 19 hari dah tahun ini aja. Karena Ramadan ni Allah datangkan kepada kita semata-mata untuk menjadikan kita ni orang-orang yang bertakwa. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah, semua orang dah hafal ayat ni pun. Ayat 183, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kamu puasa di bulan Ramadan seperti mana diperintahkan kepada mereka-mereka yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah hendakkan kita ni menjadi orang yang bertakwa. Allah sayangkan kita. Lalu dibagi kita latihan setahun sebulan intensif. Tahu apa arti intensif? Penuh masa. Daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, ada je latihan-latihan yang Allah datangkan. Semua latihan-latihan itu menjurus ke arah ketakwaan. Allah hendakkan kita ni jadi orang bertakwa. Bila bertakwa baru Allah jamin keselamatan di dunia dan di akhirat. Tak ada takwa, jangan mimpi nak selamat dunia akhirat. Allah tak ada bagi jaminan. No guarantee from Allah. Kalau tak ada takwa, kena menjadi orang bertakwa. Tanda orang takwa tu, buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Sama ada zahir atau batin. Itu baru dapat takwa. Bila bertakwa, baru Allah janji keselamatan. Di dunia pun Allah janji selamat, di akhirat pun Allah janji selamat. Di dunia pun berkata Allah, Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela bagi orang-orang yang bertakwa. Rezeki orang bertakwa juga dijamin. Ni semua orang dah hafal ayat ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Taala, Allah akan beri dia jalan keluar dari sebarang permasalahan yang dihadapi olehnya. Maknanya Allah selesaikan masalah dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia rezeki dia datang dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datang. Ada aja rezeki bagi Tuhan. Syarat takwa. Itu di dunia. Di akhirat pun Allah jamin juga. Apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Itu di dunia, di akhirat. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu sentiasa berada di maqam yang selamat. Maqam itu artinya darjat, pangkat, kedudukan yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun. Di dalam syurga-syurga yang terdapat air yang berpancutan. Ada air pancut syurga. Fountain, tahu fountain? Itu di syurga. Yang mana di dalamnya terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Tak pernah didengar oleh telinga. Tak pernah terlintas di hati kita. Ada 8 syurga Allah janjikan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Yang pertama namanya Jannatul Firdaus. Yang kedua namanya Jannatul Adnin. Yang ketiga namanya Jannatul Ma'wa. Sebut betul-betul Ma'wa. Dengan Ma'wa tak betul. Dengan Ma'wa tak betul. Ma'wa artinya girlfriend. Makwe artinya mak saudara. Orang kampung Gajah kata makwe mak saudara. Sebab macam orang Kedah, makwa. Setiap minggu tu imam baca. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Atau mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itulah yang Allah anugerahkan jannatul ma'wa. Syurga yang bernama jannatul ma'wa. Diturunkan kepada mereka kerana apa saja amalan mereka dalam dunia ini. Yang ketiga, yang keempat namanya Darussalam. Tadi untuk imam pimpin kita supaya dapat Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu nama surga namanya Darussalam. Nombor 5 namanya Jannatul Naim. Penuh dengan nikmat-nikmat. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Kholam dal, khuld, kekal. Semuanya kekal. Kebahagiaannya kekal, mudanya kekal, kecantikannya kekal, kekuatannya kekal. Itu Jannatul Khuld. Yang ketujuh namanya Darul Jalal atau Jannatul Jalal, agung. Nombor 1 je. Dan yang ke-8 namanya Jannatul Qoror. Qoror. Tenang, tak ada susah, tak ada gelisah, tak ada menyesal, tak ada duka cita. Jannatul Qoror. 8 syurga Allah janjikan bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Di antaranya Allah latih kita ni sebulan lamanya. Daripada kita tidur sampai bangun, tidur sampai kita bangun tidur, dan daripada bangun tidur sampai kita tidur balik. Dilatih kita dengan berbagai-bagai bentuk latihan. Semua latihan-latihan itu menjurus ke arah ketakwaan. Bila takwa, terjaminlah kita dalam kehidupan di dunia dan terjamin dalam kehidupan di akhirat. Siapa tak nak angkat tangan? Latihan-latihan yang Allah datang tu semua menuju ke arah ketakwaan. Yang pertama dia latih kita dengan banyak sembahyang. Tambah surau ni 20 rakaat semalam. Malam 20 rakaat, sebulan 600 rakaat. Banyak tu. Yang buat 8 ada juga. Sini saya tak tahu lah. Ada tak yang dah 8 coba balik? Ada tak? Di sini ada tak? Sebuah lah. Tak apa. Seorang-orangnya banyak juga. 8 rakaat semalam, sebulan 240. Witir 3 dah 90. 240 jam 90 apa? 330 rakaat. Banyak tu. Orang yang banyak semayang, apa Allah janjikan? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada perbuatan fahsyah atau perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar, maksiat. Maknanya orang yang dah betul-betul semayang, kalau diterima Allah semayangnya, dia tercegah. Allah cegah dia daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan juga mungkar. Maknanya orang dah semayang tak ada lagi ngambil nombor ekor. Orang dah semayang tak ada lagi kedekut. Orang yang dah semayang tak ada lagi nak merampui dia kerjanya. Nak marah dia kerjanya. Nak metor dia kerjanya. Dia dah tercegah daripada perbuatan fahsyah dan mungkar. Kalau buat juga, semayang juga, kedekut juga, semayang juga, perampui juga, semayang juga, ekor ambil juga setiap minggu, semayang juga, pemarah juga. There must be something wrong in the way you pray. Kena ada silap tu. Cek balik. Lepas itu kalau ada ustaz-ustaz ke ustazah ngajar bab semayang dengan juri bibir tu. Alah ustaz kata dia lain ngajar mayang bukan sini orang tino mayang lebih. Padahal dia pun tak betul semayang. Itu semayang Kerana tuan-tuan dan puan-puan dalam semayang tu ada rukun. Nah, rukun tu terbagi kepada 3 jenis. Yang pertama dipanggil rukun qauli, rukun bacaan. Yang kedua dipanggil rukun fi'li, rukun perbuatan. Yang ketiga dipanggil rukun qalbi, rukun hati. Rukun qauli ada 5. Kena sebut betul-betul, baca betul-betul. Dalam rukun tu, ayat Quran tu bukan ayat Quran, kena baca betul-betul. Kalau tak betul bacanya, tak betul rukun tu, tak betul semayang ni, macam orang tak semayang. Bila tak semayang, tak ada tercegah daripada perbuatan fahsyah dan mungkar. Kerana semayang tak betul. Sebab Nabi kata, berapa ramai orang yang semayang, tapi tiada semayang baginya, melainkan penat dan lelah saja. Berapa ramai orang puasa, tiada puasa baginya, melainkan lapar dan dahaga saja. Kerana semayang dia tidak mendidik dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Rukun qauli banyak, ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Setengah tu takbiratul ihram. Salah Allahu Akbar. Punya. Main datang tu. Allahu Akbar. Ada yang berqalqalah ada Allahu Akbar. Saya bukan nak ajar tajwid ni. Tuan-tuan boleh ngajar saya tajwid. Tapi ramai yang itu. Allahu Akbar. Panjang A tu. Ada pun Allah. Matinya Allah tu Hu Akbar. Tambah lagi ha pula. Allah Hu Akbar. Ada 2 ha. Itu baru takbiratul ihram. Baik itu kalau orang ngajar bab semayang, ambil perhatian betul-betul. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. Fatihah ni kadang-kadang bismillah salah. Baru lagi saya negur satu budak pelajar tahfiz. Hafal Quran, tapi bismillah tak betul. Bismillahirrahmanirrahim dan nur. Saya tegur dia. Ada yang Ar-Rahmanur Rahim itu saya dah tegur dia. Kadang-kadang bismillah pun salah. Kan ada sabdu dalam tu. Bismillah. Bukan bismillah. Milah tu nama orang. Yang milah tu proyek. Kenapa dia buat nama proyek ni? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama. Yang kedua. Membaca surah Al-Fatihah. Banyak tu. Maliki yaumiddin. Lik begini. Maliki yaumiddin. Patutnya lam bawah li je. Iyyaka na'budu itu tak salah yang di ujung ni. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am. Mana datang na tu? Dia bukan qalqalah. An'amta 'alaihim. Dan gitu. Saya bukan nak ajar tajwid ni. Tentu boleh ngajar saya tajwid. Tapi ramai yang begitu tu. Sini tak ada lah tempat lain. Taman Sejahtera ni tak ada ya. Semua aneh-aneh mereka. Jadi bila nak terima Tuhan semayang itu? Ada yang baca Siratal ladzina an'am, dua-dua an dia an belakang dua-dua. Patutnya an'amta 'alaihim. Ta bukan ta ya.
an'amta alaihim. Ada orang nak betul sangat. An'amta alaihim. Begini. Tak betul tu. Itu baca Fatihah. Yang kedua membaca tahiyat akhir. Ini lagi ramai juga. Ya. At-tahiyyah. Bacanya at-tahiyyah. Dengan at-tahiyyah tak betul. At-tahiyyatul mubarak. Ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Satu ta, satu ta. Tut thayyibatu lillah. Yang tu lillah je tak betul. Tu lillah. Mat arif disukun. Paling komannya 2 harakat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Paling koman tu. Yang ini lagi banyak salah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Salah tu. Ka tu bukan alif tu pakai. Kaf tu pendek aja. Assalamualaikum ay. Terus sambut ay. Ka tu terus ambil ay. Jangan assalamualaikum ayyuhan nabi. Tak betul tu. Bila tahiyatnya tak betul. Tak betul lah. Bacaannya tak betul. Semayangnya tak betul. Semayangnya tak semayang tu. Tak terima Tuhan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berlatih ni kai tu kai dengan kai tak betul. Jangan orang menyentuh bab ni kadang yang menyentuh bab itu dia salah juga. Jangan jadi 2 harakat ka tu. Dengan citah tak apalah. Dia bukan rukun ya, tapi berdosa juga. Ya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tak betul tu. Wa mahyaya tak betul. Jadi nak wa mahyaya wa mamati. Belajar betul-betul tuan-tuan dan puan. Baru betul, bila betul baru sah. Kalau tidak yang dapat apa penat dan lelah dia. Tak terima dia Tuhan. Itu bab semayang. Selain daripada itu, latihan yang kita terima di bulan Ramadan, banyak baca Al-Quran. Ada tak majlis tadabbur Al-Quran? Kita kena baca Al-Quran. Alhamdulillah, Masjid An-Nur tu tiap kali Tuan Kadir Imam, dia baca tafsir Quran. Ya, Quran tu kena baca maknanya. Siapa baca Quran saja tapi tak tahu maknanya, siapa dia pandai nyanyi lagu Hindustan, maknanya tak tahu. Lagu Hindustan semua orang pandai nyanyi. Saya pun pandai. Tapi makna tak tahu. Ya ke tak? Ya, ada bangkangan, angkat tangan. Macam itulah. Saya pun pandai nyanyi. Ya hojang geli kahir. Apa artinya? Apa artinya tuan kenal? Sabar tak tahu. Apa artinya? Macam itulah. Cari juga maknanya. Baca Quran, ambil maknanya. Baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Bila kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam, dapatlah kita amalkan. Bila kita amalkan Islam, baru Allah terima amalan itu. Kerana Allah tak akan menerima amalan yang bukan cari Islam. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Otherwise, Allah will not accept. Faham kena macam orang betul ni? Tuhan tak terima. Mana tahu? Allah khabar. Baca. Jumpa satu ayat. Apa kata Allah? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa mencari satu kehidupan lain, satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Tak ada jalan Tuhan nak terima. Allah gunakan kalimah lan. Lan tu tak ada harapan langsung. Falan yuqbala min. Wa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti orang itu akan menjadi orang-orang yang rugi. Orang rugi ke mana? Orang rugi ke mana? Neraka. 7 neraka. Tadi di syurga 8. Di neraka ada 7. Yang pertama namanya Jahannam. Sebut betul-betul. Jahannam. Jangan Jahannam. Tak betul. Yang kedua namanya Jahil.
Yang ketiga namanya saqar. Yang keempat namanya sa'ir. Yang kelima namanya khutamah. Yang keenam namanya hawiyah. Yang ketujuh namanya lazah. Mana nak? Antara tujuh neraka itu mana nak? Pilih salah satu. Ya. Itu orang rugi. Tak nak rugi kena ikut cara Islam. Apa saja kita buat mesti cara Islam. Semayang cara Islam, pakaian cara Islam, akhlak cara Islam. Mencari rezeki cara Islam, bergaul cara Islam, mendidik anak-anak cara Islam, mendidik keluarga cara Islam. Mesti ikut cara Islam, baru Tuhan terima. Perjuangan cara Islam, dakwah cara Islam, apa saja, whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Baru Tuhan terima. Itu guna baca Quran tu. Bila kita baca Quran, kita faham maknanya, baru kita amalkan apa yang terdapat dalam Quran tu. Kerana Quran tu berbagai-bagai apa dalam tu. Patutnya cerita hari 27 bulan tu ataupun 17 Ramadan tu ya. Cerita pasal apa? Pasal fadilat Quran, nuzulul Quran. Dalam Quran tu ada apa? Yang pertama ada amar, ada perintah. Yang kedua ada larangan. Yang ketiga ada janji baik. Yang empat ada janji jahat. Yang kelima khabar, cerita-cerita. Itu yang terdapat dalam Quran. Nak baca lah. Jadi orang yang baca Quran, dia akan amalkan Quran itu. Kerana ilmu itu adalah untuk diamalkan. Bukan untuk tahu je. Tahu ramai orang tahu, tapi tak amal. Ilmu itu untuk diamalkan. Kalau diamalkan, Allah tambah lagi ilmu untuk dia. Man amila bima ilma warasahullahu ilma ma lam ya'lam, kata Nabi. Barang siapa mengamalkan satu ilmu, Allah akan tambahkan. Allah akan bagi dia ilmu-ilmu yang lain yang dia tak payah belajar. Namanya ilmu laduni. Syarat mengamalkan ilmu tu. Tapi siapa tak amalkan ilmu, tahu je tapi tak nak amal, dia lebih dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Ini kata seorang ulama namanya Ibn Ruslan. Apa kata Ibn Ruslan? Fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malam mu'azzabum min qabli abidil wasan. Orang alim dengan ilmunya tidak diamalkannya, maka dialah lebih dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Jadi kita ada ilmu nak diamalkan. Orang yang beramal tapi tak ada ilmu, macam pokok tak berbuah. Apa guna? Al-amalu bila ilmin kasyajari bila samarin. Orang yang ada ilmu tapi tak diamalkannya, tapi seperti apa? Pokok yang tidak berbuah. Jadi kita nak amalkan ilmu yang ada pada kita tu. Barulah Allah tambah lagi ilmu tu. Itu yang kedua. Baca Quran. Faham maknanya. Dan Quran ni kena baca, tahu, belajar membacanya, nombor satu. Yang kedua, belajar maknanya. Yang ketiga, beriman, yakin betul-betul Quran itu adalah yang benar. Yang keempat, amalkan. Apa yang terkandung dalam Quran itu ada surahan, amalkan. Ada larangan, tinggalkan. Yang sunat, buat. Yang makruh, tinggalkan. Yang harus jadikan ibadah. Itu kita mengaji Quran ya. Semua itu menjurus ke arah ketakwaan. Kita akan amalkan Islam dalam hidup kita. Selain daripada itu, di bulan Ramadan juga Allah latih kita banyak berzikir. Banyak dah zikir kita. Masa tarawih banyak dah zikirnya. Sikit banyak ke zikirnya. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Kita sambung Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah pula lagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Banyak zikir tu. 4 kalimah yang kita sebut tadi, apa kata Nabi? Ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Di bibir ringan, senang nyebutnya, tak ada berapa pengsan nyebutnya. Tapi esok bila ditimbang di akhirat esok, berat benar palanya. Ndak ke tak nak.
Sampai tanda angkat tangan. Selalu disebut. Ini dah Muhammad Maulid ni dah. Orang lain menyebut ada yang tu kuncang maulidnya. Sempurlah apa susah ya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimah. Subhanallah. Kita puji Allah. Allah tak ada kekurangan, tak ada kelemahan, tak ada kecacatan. Apa saja Allah tu suci daripada sebarang kekurangan. Walhamdulillah, kita puji Allah saja. Nak puji Tuhan saja, jangan puji lain. Jangan puji Tok Imam. Jangan puji Ustaz. Jangan puji Haji Ibrahim. Nak puji Allah saja. Nah, betul la ilaha illallah menyatakan kita nak menyembah Allah saja, yang lain tak ada. Allah yang mana semua? Allahu Akbar. 4 kalimah ni ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Tambah pula lagi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, menyatakan kita menyerah diri kita semata-mata kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada upaya, tak ada kekuatan, illa billah, melainkan dengan izin Allah al aliyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi banyak zikir kita. Orang yang banyak zikir, apa Allah janjikan? Tuan-tuan, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ada orang nama ayat tu. Ingatlah bahawa dengan banyak berzikir kepada Allah itu akan menjadikan jiwa-jiwa tenang. Tenang jiwanya. Tak merampui. Tak ada berserabut. Tenang aja. Allah bagi dia sifat sabar. Tak kata nak sifat sabar. Allah bagi dia sifat redha. Tak kata nak sifat redha. Allah bagi dia sifat qanaah. Tak kata nak. Allah bagi dia sifat syukur. Tak kata nak. Allah bagi dia sifat taubat. Allah bagi dia sifat apa lagi? Tawadhu'. Merendahkan diri. Itu sifat-sifat mahmudah Allah bagi dia. Kerana dia banyak zikir. Tak ada dalam hatinya tu sifat kedekut. Tak ada sifat pemarah. Tak ada sifat nak metor aja. Allah tak bagi dia sifat dengki. Tak bagi dia apa? Sifat-sifat mazmumah. Sabar. Dan saya sabar. Saya pernah jumpa satu orang. Bercakap dengan dia. Saya naik motor. Aku hujan. Betul pada satu kedai. Orang tu pun terus situ juga. Kenal apa tu? Dia pun cerita lah. Cerita satu orang. Apa? Buat anaya pada dia. Orang ni kata begini kata dia tau. Saya pun dah lama benar dia cerita tu. Saya buat sabar je lah. Kata saya. Dia tengkik je saya balik tu. Sampai bila nak sabar ni? Ada tak orang cakap tu? Sampai bila nak sabar ni? Saya jawab, sampai mati lah. Sabar sampai bila tuan-tuan? Sampai mati. Allah hendakkan kita mati membawa pahala sabar. Orang Melayu kata sabar. Allah hendakkan kita mati membawa pahala syukur. Allah hendakkan kita mati membawa pahala tawadhu'. Allah hendakkan kita mati membawa pahala ikhlas. Itu sabar tu. Pahala orang sabar tu banyak ke sikit? Tuan-tuan, pahala orang sabar banyak ke sikit? Banyak. Di antara golongan yang masuk syurga tanpa hisab, orang sabarlah. Banyak pahalanya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya. Banyak benar pahalanya. Jadi orang banyak zikir tu tenang jiwanya. Sabar aja dia, redha aja dia. Selalu ingat mati aja, taubat aja dia kepada Allah Taala. Itu fadilat zikir. Selain daripada itu, di bulan Ramadan juga dilatih kita banyak selawat. Ya ke tak? Banyak selawat kita. Kita banyak selawat nanti layak untuk menerima syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kita nak syafaat dari Nabi. Syafaat tu apa? Bantuan.
pertolongan. Esok kita nak minta syafaat kepada Nabi-Nabi selain Nabi Muhammad. Mula kita jumpa Nabi Adam. Minta kepada Nabi Adam supaya beri kita syafaat. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, aku, komen. Aku tak boleh tolong kamu. Pergi kamu jumpa dengan Nabi Nuh. Kita pun jumpa Nabi Nuh. Kata Nuh apa? Nafsi, aku, komen. Tak boleh nak tolong kita. Pergi kamu minta kepada Nabi Ibrahim. Kita pun jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bercakap, aku, komen. Nafsi. Pergi kamu jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun cakap begitu juga. Aku, komen. Pergi kamu jumpa dengan Nabi Isa. Kita pun jumpa Nabi Isa. Nabi Isa pun cakap begitu juga. Aku, komen. Nafsi. Kata dia, pagi kamu jumpa dengan Nabi komen. Iaitu Muhammad SAW. Kita pun berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun sujud kepada Allah. Minta kepada Allah. Lalu Allah perkenankan permintaannya. Dan kita menjadi umat yang pertama dihisab oleh Allah SWT. Umat yang pertama dapat hisaban dari Allah Ta'ala. Kita potong queue. Tahu potong queue? Allah tak kerti potong queue ke mana? Kita dulu. Patutnya kita nombor berapa? Kita ni patut nombor berapa? Kita umat yang ke mana ni? Yang terakhir. Patutnya kita orang terakhir lah. Mula-mula dihisab patutnya Nabi Adam, umat Nabi Adam. Itu umat Nabi Nuh, itu umat Nabi Ibrahim, itu umat Nabi Musa dan seterusnya sampai kepada kita. Kita ni patut last menunggu. Gilior kita last sekali. Tapi oleh kerana Allah izinkan, kerana kita banyak selawat, jadilah kita ni manusia yang pertama yang dihisab oleh Allah Ta'ala. Semua kita nak akan dihisab. Whatever you do in this world will be accounted for. Nothing is going to be left out. Dan tak faham-faham tak ada. Tak faham macam ngaji seorang putih tu. Apa saja kita lakukan dalam dunia ini semua akan diambil kira. Semua akan dicerita. Dikhabar oleh Tuhan. Semua akan dicek. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang sebagai apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia ini. Semua akan ditanya. Kalau baik akan dibalas dengan kebaikan. Kalau jahat akan dibalas dengan kejahatan. Itu dia ya. Jadi kita menjadi umat yang pertama yang dihisab oleh Allah di akhirat besok. Di atas syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kita di bulan Ramadan dilatih kita dengan banyak selawat. Lepas 2 rakaat selawat. Ya ke tak? Lepas fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Bertujuh untuk selawat panjang. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Kita menjawab sallallahu wasallam alaih. Ini kadang sebut itu pun tak nak. Udah letak bila jerit nyebutnya. Orang ramai tak nak sebut lah. Bila nak habis, itu jawabnya. Patut jawablah sallallahu wasallam alaihi. Sallallahu wasallam alaihi. Atau seumpamanya lah. Banyak selawat. Selawat ini tuan-tuan dan puan-puan, satu jenis ibadah yang Allah turut serta. Allah sendiri selawat. Bukan untuk kita. Allah selawat kepada Nabi lah. Yang lain Allah tak sama. Tapi selawat Allah sama. Kita semayang, Allah tak semayang. Kalau Allah semayang, dia nak nyembah siapa? Takkan nyembah diri dia, macam mana nak nyembah diri dia? Kita puasa, Allah bukan jenis puasa. Kerana Allah bukan jenis makan, jenis minum. Allah tak perlukan makanan dan minuman. Jadi kita aja puasa. Kita berzikir, Allah tak berzikir. Kerana nak zikir siapa? Untuk diri dia aja. Tapi kita selawat, Allah pun selawat juga. Mana tahu? Allah ada khabar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah khabar ni. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selawat di mereka itu kepada Nabi. Oleh yang demikian, wahai orang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi dengan selawat yang banyak. Banyak selawat. Kita dalam bulan Ramadan banyak selawatnya. Lepas 2 rakaat, 1 selawat. Lepas 4 rakaat, 3 kali selawat pula. Itu 1 sekali balik. Itu 3 kali balik. Banyak itu. Nak semayang pun selawat juga.
Nak main witir selawat lagi. Kita banyak. Kita bilang, saya tak bilang berapa banyak sekali kita selawat. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita selawat kepada Nabi, Allah balas sekali selawat. Berapa balasnya? Berapa balasnya? 10 kali. Kalau 10 kali kita selawat, Allah balas balik orang 100 kali. Jadi selawat itu mendatangkan kesempatan kita nak dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaklah selawat di bulan Ramadan, lebih bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni janji jangan buat dosa dah. Janji tak berdosa je. Apa saja kita buat merupakan ibadah kepada Allah SWT. Buat yang harus pun dapat ibadah tau. Tidur pun dapat pahala. Di bulan Ramadan ni kalau dia puasa lah tidur. Ya, Nabi khabar, naumus shaimi ibadatun. Tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Padahal mengeluh. Tahu mengeluh? Tak kerti cakap perak ke mana? Mengeluh. Berbuih hari luar kasih. Dikira sebagai ibadah. Dikira sebagai zikir. Dikira sebagai macam baca Quran. Dikira macam dia semayang. Padahal tidur. Cuma tidur tu jangan sepanjang hari. Tempat-tempat yang sunat tidur lah. Waktu qalullah tidur. Lepas zuhur tidur. Tak apa. Harus. Benda harus. Ya? Jadi ibadah. Jangan waktu yang makruh. Itu waktu panggil waktu tahrim. Jangan. Lepas subuh yang tidur. Lepas asur yang tidur. Jadi di tempat-tempat yang harus paling kumanya. Tempat yang sunat lagi bagus. Jadi ibadah tu dapat pahala. Wasamtuhu tasbihun, dan diamnya seperti orang bertasbih. Diam aja seperti orang menyebut subhanallah subhanallah subhanallah, padahal dia diamnya dapat pahala subhanallah. Sedangkan subhanallah tu bila kita sebut satu kali sebut aja pahalanya memenuhi langit dan bumi. Tak ke tak ada. Padahal dia diam aja. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalan-amalannya diganda-gandakan lagi pahalanya. Kalau mau beramal di bulan Ramadan, mau beribadat, mau baca Quran ke, mau semayang ke, mau zikir ke, diganda-gandakan lagi pahalanya. Ini Allah khabar dalam hadis qudsi. Apa kata Allah untuk bulan Ramadan ni? Kullu hasanatin bi'ishrin amsalihah ila sab'ami'ati dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu kalau kita baca kitab jumpa semua tu ya. Setiap amalan kewajikan yang dilakukan oleh hamba-hambaku akan ku balas paling koman, paling kudi, paling sikit, paling koyuk 10 kali ganda. Boleh sampai kepada 700 kali ganda. Boleh sampai banyak sama itu di bulan lain tu. Bukan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Syawal, bulan Zulhijjah, lain bulan Ramadan. Illa siyam, melainkan puasa. Melainkan puasa, melainkan Ramadan. Fa innahu li, sesungguhnya Ramadan itu aku punya, kata Tuhan. Dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya hadis, mesejnya dari Allah. Susun katanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis. Bukan Quran ya. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu aku punya. Wa ana ajzi bih, dan aku yang menentukan berapa banyak pahala aku nak bagi orang-orang yang puasa. Ya. Allah je yang tahu banyak mana. Kita tak tahu. Itu rahsia Allah Taala. Jadi banyaklah kita melakukan ibadah di bulan puasa. Janji jangan buat dosa je. Sebab itu kata ulama, siapa buat yang sunat dapat pahala wajib. Mana lebih besar? Yang sunat ke yang wajib? Yang wajib lagi besar pahala ni. Siapa buat pahala wajib, siapa buat amalan wajib, dia dapat digandakan lagi pahalanya sebanyak 70 kali ganda. Tak nak? 70 kali ganda buat yang wajib. Dapat 70 kali ganda. Begitulah seterusnya. Baiknya Tuhan hendakkan kita tu menjadi orang yang bertakwa.
Wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya dimustajab oleh Allah. Dan di bulan Ramadan ni disuruh kita banyak berdoa. Dan Rasulullah pun ajar apa doa yang kita nak baca di bulan Ramadan. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau adalah pengampun yang maha mulia. Kamu seronok benar mengampunkan dosa hamba-hamba kamu. Kalau seronok benar, ampunkanlah dosa kami. Fa'fu anna. Nah, itu doa Rasulullah ajar tu. Wa du'a'uhu mustajabun. Wa dhunubuhu maghfirun, dan dosa-dosanya diampunkan. Siapa tak nak dosa diampunkan kat tangan? Angkat di tangan. Aku nak berdosa, tak apa. Atau ada orang tak berdosa, ni angkat tangan. Ni tengok mana kerupa orang tak berdosa ni. Angkat gambar. Ini kamera tu. Orang ini tidak berdosa. Nak masuk dalam TikTok. Ini TikTok ni. Apa ni tu? Sampai tengok TikTok dia lah. Cari TikTok. Ibrahim Ista 46. Jumpa insyaAllah ya. Tapi nak ada 46 hujung tu. Nama saya tak, siapa tak tahu nama saya kan? Ibrahim Istar. Itu 46. Jumpa insyaAllah. Buka TikTok dulu. Ada ni. Jadi 5 fadilat dalam satu hadis ni. 5 fadilatnya. Allah latih kita. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan. Bukan yang akhirnya. Yang saya nak cerita pagi ni akhir. Dah dekat 7.30 dah. Akhir sekali di bulan Ramadan ada satu malam. Tak ada di bulan-bulan lain. Apa malamnya? Lailatul Qadar. Jangan sebut malam Lailatul Qadar. Tak betul. Kitab pun tak betul. Dan kitab mana sebut malam Lailatul Qadar. Tak betul tu. Bila malam Qadar. Jangan sebut malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar itu malam-malam Qadar. Banyak malam Qadar tu padahal. Malam Qadar ada berapa malam? Berapa malam? Satu malam aja. Tak nak sebut malam tak apa. Lailatul Qadar boleh. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Berapa tahun? Ya Allah, tidak ngaji matematik ke tu. 1000 bagi 12. Apa? 83,333,333,333,333,333 tak habis-habis. Itu Lailatul Qadar. Tak usah 80,33 tu. 83 tahun jadilah. Pahalanya macam dapat 83 tahun punya pahala. Kalau bertembung dengan Lailatul Qadar. Kalau tiap tahun jumpa, tahun ini jumpa, tahun depan jumpa lagi, panjang umur jumpa lagi dalam 10 tahun apa? 830 tahun punya pahala. Tak ke tak nak. Kalau sebelum ini jumpa lagi, umur dah 82 macam orang cakap ni. Kalau jumpa tiap tahun, macam sikit banyak ke pahala ni. Itu Lailatul Qadar ya. Hanya untuk umat Nabi Muhammad saja. Dapat Lailatul Qadar. Malam itu Jibril akan datang. Cerita Lailatul Qadar sikit mudah-mudahan. Jibril nak turun ke bumi. Bawa panji-panji. 4 panji-panji bawanya. Yang satu dicacaknya pada Masjidil Haram. Di mana? Masjidil Haram. Di Mekah. Satu lagi dicacaknya Masjid Madinah. Di mana Masjid Madinah? Masjid Nabi. Masjid Nabi. Madinah. Lagi satu dicacaknya di Masjid Al-Aqsa. Di mana Masjid Al-Aqsa? Di Palestin. Lagi satu dicacaknya ke Masjid Tursina. Di Mesir. Kemudian keluarlah malaikat tu. Semua sekali diketuai oleh Jibril. Keluar. Makaya di seluruh dunia ni. Mana ada orang beriman, dia akan datang. Termasuk rumah tuan-tuan dan perempuan. Rumah saya pun. Dia datang, dia bagi salam. Cuma tak dengar lah. Kalau dengar pensan kita dengar pun. Dia bagi salam. Masuk dalam rumah kita bersalam dengan kita tu. Berjabat tangan tu. Jangan bayangkan tangan yang hitam je. Assalamualaikum. Pensan pun. Tapi seolah-olah dapat fadilat bersalam dengan malaikat.
Tak kira malaikat Jibril ke mana-mana. Dia ramai malaikat, bukan satu. Banyak malaikat lagi daripada manusia. Salam, kalau kita ketika itu paling kurangnya tidur aja. Tak jangan buat dosa. Paling kurang dia tidur aja. Tapi kalau masa itu nengok pendekar bujang lapuk, nengok Mat Musang berjanggut, nengok Bobby, tengok apa? Love in Paris. Itu tak dapat apa-apa lah. Kalau kita tak ada buat apa-apa, sekurang-kurangnya buat yang harus didoakannya untuk kita. Apa doanya? Itu doa tadi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa itu sampai hari kiamat. Berjalan doa itu sampai hari kiamat. Tahun depan doa itu juga sampai hari kiamat. Kalau tidak tak dapat, banyak doa itu. Dia mendoakan untuk kita. Yang mendoa ni malaikat, tuan-tuan. Bukan manusia. Malaikat mana ada dosa? Dia mendoa, Allah kabul tak? Mesti dia kabul kepada Allah Ta'ala. Itu kalau bertemu dengan Lailatul Qadar. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, malaikat tak masuk dalam rumah yang ada 4 perkara. Dia tak masuk. Yang pertama, kalau ada dalam rumah tu orang bela babi atau bela anjing, tak masuk dia. Dalam rumah, luar rumah tak ada. Dalam rumah, kalau ada babi dan anjing. Ada tak? Kita orang Islam tak ada ya? Tapi ada juga orang bela anjing dalam rumah tu. Saya pernah pergi satu rumah. Bukan negara ini, negara luar sini. Masuk je anjing tu. Alsatian tu, sebesar anjing tu. Nokam yang mampu laku hari ni. Tuan pulang ambil anjing tu bawa ke dapur. Orang itu tak masuk mereka tu. Begitu juga babi. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada dalam rumah itu patung. Tahu patung? Patung yang dimuliakan. Bukan patung mainan kanak-kanak, tak apa. Doraemon tu tak apa. Dia tendang-tendang, dia campak-campak, dia campak-campak, dia sepak-sepak, dia tembuk-tembuk, tak apa. Ini patung yang dimuliakan. Dia dapat menang pertandingan kilauan emas. Tahu kilauan emas? Dapat nombor 1. Tahu kilauan emas apa? Pertandingan nyanyi untuk orang tua-tua. Dapat nombor 1, dapat hadiah. Patung orang tengah nyanyi. Letak dalam lemari. Bila orang masuk rumah tu, itulah kemenangan tu. Dan nunjuk dia orang. Jenis itulah. Kalau ada patung jenis itu, tak terima dia tuan. Saya tuan-tuan, dekat 200 patung-patung ada di rumah saya masa itu tahu. Saya dulu banyak. Banyak patungnya. Patung tu apa? Masa dulu saya giat dalam sukan bola sepak. Ada patung orang nendang bola. Yang bagi tu pun koman-koman ya. Tan Sri Sa'dun Zubir bagi. Gubernur Pulau Pinang bagi. Lagi Sultan Johor pada bagi. Habis saya kepak-kepak campak balik. Mula-mula saya kepakkan kepala aja. Datang orang dakwah, "You tengok patung ni." Saya terasa hati saya. Sudahnya campak ni. 200 lebih. Ada patung jenis itu tak masuk mereka. Yang ketiga, kalau ada orang dalam rumah itu yang mabuk kerana arak. Mabuk pening tak apa. Mabuk kerana arak. Minum arak dia pun mabuk. Terus nyanyi je. Aci, buka pintu. Nana balik pukul 1. Jenis itu tak masuk mereka. Yang keempat, orang yang dalam rumah itu dalam keadaan junub yang haram. Junub tapi haram. Yang halal tak apa. Dia junub kerana bersubuh dengan isterinya tak apa. Ni yang haram. Zina ke. Tak masuk mereka itu. Tuan-tuan dan puan-puan, yang tak masuk itu malaikat apa? Malaikat rahmat. Ada satu malaikat tak pedulinya lantaklah apa dalam rumah tu. Time dia masuklah. Nak apa? Apa dah? Malaikat maut. Malaikat maut tak pedulinya bubuhlah apa dalam rumah tu. Time dia masuk tu. Bila dekat nak mati tu, dia datang tu. Kita ni satu hari didatangi oleh malaikat maut berapa belas kali je. Dia datang kepada kita ni.
Mula-mula putihnya rambut kita sikit, selai, esok selai lagi, sudahnya semua putih rambut tu. Dan sebagainya. Itu malaikat maut tu. Jadi dia time dia datanglah. Kerana mati itu tak ada siapa boleh mengelaknya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Jadi kita boleh lari dari malaikat maut ya. Tapi malaikat rahmat yang tak nak masuk ni. Sampai waktu pagi. Bila pagi baru dia terbit matahari baru dia balik. Itu Lailatul Qadar. Itulah fadilat bulan Ramadan. Banyak lagi fadilatnya. Yang sempat saya cerita pagi ni ya. Sebab itu tuan-tuan, bila datang Ramadan kita mesti rasa seronok, ceria, gembira. Kerana datang bulan yang membantu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jangan monyong aja. Bila bulan Ramadan monyong aja. Bila raya baru seronok. Sahabat-sahabat dulu tuan-tuan dan perempuan, dekat nak raya, mereka menangis. Mengobak, meraung. Mengapa? Kerana fadilat Ramadan tu akan hilang. Habis. Dah tak ada lagi fadilat Ramadan tu. Jadi kita patutnya seronok dengan kedatangan Ramadan. Bersyukur kerana kita dapat berjumpa dengan Ramadan. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan perempuan. Minta maaf lah. Lambat habisnya. Bila nak habis tu ya. Ini habis ni. Jadi salah silap minta ampun, minta maaf. Bila-bila di bulan Ramadan ni, kita bermaaf-maafan antara satu sama lain. Kan? Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Ramadan dah jumpa dah. Doa kita dah terima Tuhan dah. Dulu ada dah doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang ni Ramadan dah sampai dah. Jadi doa sekarang lagi dah. Di bulan Ramadan doa lain bah. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Itu doanya. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Ramadan ini dan pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Ya. Jadi salah silap minta ampun, minta maaf. Kalau ada yang terpukul, ada yang terbeliung, ada yang terkapak, ada yang terhiris. Apa? Ada yang tersmash, minta ampun, minta maaf. Saya dah nak nyemih cadangnya dari Taman Melayu tadi. Tapi bola tanggung apa buat? Smash lah. Itu pun backhand aja. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyraf